Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh dengar jelas ya? Alhamdulillah boleh Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah dan para sahabat yang dikasihi, alhamdulillah hari ini dah masuk 1 Jun 2021 dan kita alhamdulillah diberi lagi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambung tadabbur kita dalam surah As-Saff. Kita dah masuk mai surah As-Saff ayat yang pertama hingga ayat keempat. Jadi untuk hari ini kita sambung ayat yang kelima, yang keenam, iaitu berkaitan dengan kisah sedikit sahaja kisah itu disebut, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga kisah Nabi Isa alaihi salam. Jadi apa yang kita nak ambil ibrah, pengajaran yang kita boleh kutip setelah kita mentadabbur dua ayat ni. Sebab setiap kisah dalam Quran, sama ada yang panjang lebar ataupun yang ringkas, ada ibrah ataupun ada pengajaran. Setiap cerita dalam Quran semuanya mempunyai ibrah, pengajaran. Pengajaran itulah yang kita nak ambil untuk kita renungi dan kita hayati dan dijadikan panduan dalam hidup kita. Jadi kita baca ayat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فلما جاءوا قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه
Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sedangkan sesungguhnya kamu tahu bahawa aku adalah utusan Allah kepada kamu. Jadi kenapa kamu sengaja menyakiti aku? Falamma zagu, apabila mereka itu berpaling dari kebenaran, minta tolong tutup mic lain-lain tu. Apabila tutup dulu. Ada gangguan bunyi. Falamma zagu, apabila mereka itu berpaling ataupun apabila mereka dah terkeluar, dah terpesong daripada jalan kebenaran kerana sikap mereka yang buruk terhadap Nabi Musa. Jadi zagu, terpesongnya mereka itu kerana mereka yang memilihnya sendiri. Lalu azaghallahu qulubahum, lalu Allah Ta'ala pesongkan atau palingkan hati mereka. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kemudian ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa, Nabi Isa, yakni anak kepada Maryam, berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Aku diutuskan untuk musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan, yakni maksudnya untuk menyatakan bahawa apa yang diturunkan sebelum ini, iaitu kitab Taurah, adalah benar daripada Allah. Walaupun orang-orang Yahudi telah mengubahnya. Itu orang-orang yang menyeleweng dari kalangan Bani Israel zaman Nabi Musa telah mengubahnya. Jadi Nabi Isa nak beritahu bahawasanya apa yang asal dalam Taurat adalah benar. Dan aku juga diutuskan untuk mubasyiran, memberi khabar gembira, birasulin, dengan kedatangan seorang rasul selepas aku yang namanya adalah Ahmad. Itu salah satu nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, maka tak kala rasul itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti yang jelas akan kerasulannya. Lalu orang-orang kafir yang menolaknya berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi untuk hari ini ayat 5, ayat 6. Pertama kita nak tengok ayat 5 tentang Nabi Musa. Baik. Sedikitlah tajuk, kita ulang tajuk sedikit. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu. Wa qad ta'lamu. Di situ huruf dal tu kita idghamkan terus dalam ta. Kita tak perlu nak zahirkan sifat qalqalah pada dal tu, bukannya wa qad ta'lamu. Kita masukkan terus, idghamkan terus. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Itu kaedah bacanya, cara baca dalam riwayat Hafaz. Falamma zagu, itu pada hukum mak jaiz. Azaghallahu qulubahum. Kemudian wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Ada dua mat di situ, mat jaiz. Isra itu pada mat wajib. Jadi ayat ni agak panjang, kita boleh pilih pada tempat wakaf yang sesuai lah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Baik, kalau kita wakaf di situ, maknanya kita wakaf dengan tak marbutah tu jadi huruf ha, dan dia akan jadi hukum mat arid li sukun itu. Minat Taurah.
Minat Taurah sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Jadi bila kita wakaf situ, kita undur sikit lah. Kita ambil pada musaddiqah. Jangan ambil pada baina yaday. Jadi tak sesuai kita ibtidak situ. Kita ambil pada musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Min ba'di, okey, lepas dah tu dia ada ya. Tapi oleh kerana huruf selepasnya juga sukun pada alif yang kita panggil alif wasal, dia tak ada hamzah, tu bukan hamzah qata', tak ada. Jadi kita tak boleh panjangkan di tu. Tak boleh mim ba'dismuhu, tak boleh gitu. Kena mim ba'dismuhu Ahmad. Okey, terus ya. Baik, kita lihat maksudnya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Okay. Pertamanya, kenapa dalam ayat ni bila Nabi Musa memanggil kaumnya, dia sebut dengan wahai kaumku. Berbeza dengan ayat ke-6 ketika Nabi Isa memanggil Bani Israel, dia tak kata ya qaumi, wahai kaumku, dia kata ya Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata wahai Bani Israel. Tetapi untuk ayat sebelumnya, ayat 5, wa idh qala Musa liqaumihi, tidak pula wa idh qala Musa li Bani Israel. Ini yang kita nak tadabbur. Jadi sebelum hamba jawab, ada sesiapa yang teringin nak jawab salah pun tak apa. Cuba dulu. Ketika Nabi Musa memanggil kaumnya, dia kata ya qaumi, dia tak kata ya Bani Israel. Padahal kaum Nabi Musa pun Bani Israel juga. Kaum Nabi Isa Bani Israel juga. Tapi ketika Nabi Isa panggil Bani Israel, dia tak kata ya qaumi, wahai kaumku, ya Bani Israel. Jadi apa bezanya antara dua ayat ni? Antara Nabi Musa panggil kaum dia dengan ya qaumi, tapi Nabi Isa tidak sebut ya qaumi, dia sebut ya Bani Israel. Okey, ada sesiapa yang suka rela nak jawab? Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Nak jawab. Silakan. Nabi Musa, ayah dia Bani Israel, keturunan Bani Israel. Ya. Tapi Nabi Isa tak ada ayah. Nabi Isa ada mak je. Sebab dia tak ada ayah, jadi dia keturunannya tak ada ayah. Okey, terima kasih. Jadi jawapan tu betul dah. Betul dah. Jadi bezanya sebab Nabi Musa memanggil kaum dia ni ya qaumi, kerana betul lah dari segi nasabnya dia adalah sebahagian daripada mereka. Dari segi nasab keturunan, sebab bapa dia ialah keluarga dia tu dari kalangan Bani Israel, maka disebut dengan ya qaumi. Maknanya perkataan tu dikira lebih dekat kerana ada hubungan nasab, hubungan kekeluargaan. Dan kita melihat begitu juga untuk Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, mereka menggunakan kalimah yang sama. Bila kita membaca ayat-ayat berkenaan dengan dakwah para Rasul, ketika diutuskan Nabi Hud kepada kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, ketika diutuskan kepada kaum Ad itu saudara mereka Hud, disebut dengan saudara sebab dari kalangan kaum tu juga. Jadi perkataan kaum tu menyatakan suatu rasa yang lebih dekat, lebih hampir, sebab mereka ada hubungan qarabah, kekeluargaan. Adapun Nabi Isa tidak disebut ya qaumi, tapi disebut ya Bani Israel, li'annahu lam yakul lahu fihim qarabah, kerana antara Nabi Isa dan Bani Israel tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Seperti jawapan tadilah, sebab Nabi Isa ni dia tak ada ayah. Allah Ta'ala ciptakan dia dengan diutuskan malaikat untuk tiup roh ciptaan terus ke dalam ke tubuh ibunya ataupun Maryam, hingga Maryam mengandung dan melahirkan Isa. Jadi dia tak ada bapa, sebab tu tak disebut ya qaumi. Alasannya kerana tak ada qarabah. Jadi ini untuk kita faham antara dua uslub, dua gaya bahasa. Baik, soalan yang kedua.
kenapa dalam ayat ni disebut Nabi Musa, Nabi Isa? Lepas Nabi Musa tak ada pula disebut contohnya Nabi Sulaiman ke, Nabi Daud ke. Sebab jauh jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa tu jauh juga. Sebab sebelum daripada zaman Nabi Musa untuk sampai kepada zaman Nabi Isa, sebelumnya dah ada zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu di antara nabi-nabi rasul yang hidup antara kedua zaman tu, zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa. Allah Ta'ala sebut Nabi Musa dan terus kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa adalah yang terakhir. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sekitar lebih 500 tahun barulah lahirnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Jadi soalannya kenapa bila disebut Nabi Musa, disebut Isa dalam ayat ini? Ada jawapan? Ini banyak main dengan soalan lagi ni. Sebab kedua-duanya adalah Rasul yang dekat kepada Bani Israel. Dan kedua-duanya termasuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Sebab cerita yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat ni adalah cerita tentang perlunya bersabar dalam perjuangan. Kan kita dah baca kemarin ayat tentang Allah Ta'ala suka orang-orang yang berjuang pada jalannya dalam keadaan saffan. Dalam keadaan saf, maknanya ada tanzim, ada susun atur yang baik. Seolah-olah mereka itu bangunan yang marsus, yang tersusun kukuh. Dalam perjuangan perlukan kesabaran. Itulah munasabahnya ataupun rasionalnya. Sebelumnya Allah Ta'ala menyebut tentang perjuangan ataupun jihad. Kemudian disebut kisah Nabi Musa, Nabi Isa kerana mereka di antara dua Rasul Ulul Azmi yang kuat diuji dalam perjuangan, yang kukuh jiwanya menghadapi ujian. Rasul Ulul Azmi ada 5, iaitu Nabi bermula dengan Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Jadi antaranya Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi tidak disebut Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan zaman Bani Israel sebab dia lebih awal. Nabi Ibrahim pun tak disebut sebab dia lebih awal lagi. Bani Israel ini bermula dengan zaman Nabi Ya'qub. Kepada Nabi Ya'qub lah dinisbahkan istilah Israel. Israel maknanya hamba Tuhan. Il dalam bahasa Ibrani merujuk kepada Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Itu merujuk pada nama Nabi Ya'qub. Jadi pada keturunan Nabi Ya'qub lahirnya Bani Israel. Dan antara hak paling masyhur adalah Nabi Musa, Nabi Isa. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam Quran cukup banyak kisah Nabi Musa. Cukup banyak. Sehingga ada kata-kata hikmah dalam kalangan ulama menyebut kadal Quran an yakuna li Musa. Hampir-hampirlah Quran ni seperti untuk Nabi Musa. Maksud untuk Nabi Musa ni sebab dalam Quran banyak sangat cerita Nabi Musa. Walaupun Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cerita Nabi Muhammad tu taklah sebanyak cerita Nabi Musa. Nabi Musa ni cukup banyak. Kita baca surah Al-Baqarah, surah Baqarah tentang disuruh Bani Israel sembelih lembu. Itu kisah tu berlaku zaman Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Musa diperintahkan bawa Bani Israel memasuki kota Baitul Maqdis. Lalu Bani Israel tak mahu masuk sebab dia kata inna fiha qauman jabbarin. Di kota itu ada golongan jabbarin, golongan yang samseng, golongan yang gedebe. Kelantan kata gedebe, golongan yang meta. Jadi kami tak nak masuk. Kemudian kita melihat dalam beberapa surah lain-lain, khususnya surah Al-Qasas. Kalau kuliah saya, kuliah tafsir di Masjid Paya Rambai, Jalan Bayam, Kota Baru, kita sekarang dalam surah Al-Qasas dan panjang cerita Nabi Musa dalam surah itu. Ya, dalam surah Al-A'raf pun banyak juga. Bermula daripada juz yang ke-9 itu memang straight tu banyak kisah Nabi Musa daripada dia berlawan dengan tukang sihir Fir'aun sehinggalah seterusnya. Dalam surah Taha juga, surah Taha banyak kisah Nabi Musa. Nabi Musa berlawan dengan tukang sihir Fir'aun dan yang lain-lain banyaklah sehinggalah
Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada diburu, dikejar oleh tentera Firaun dan berjaya melintasi laut ataupun Laut Merah. Baik, dalam ayat kelima ni Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kamu suka menyakiti aku? Kenapa kamu suka menyakiti aku? Iaitu kenapa kamu suka mengenakan perkara yang menyakitkan, iaitu dengan cara bimukhalafati ma amurukum bihi minasyara'i, iaitu kamu sengaja menyalahi, menyanggahi apa yang aku perintahkan daripada hukum syariat. Lain yang Nabi Musa suruh, lain yang mereka buat. Nabi Musa suruh macam ni, mereka buat macam tu. Suruh ke sana, mereka ke sini. Suruh ke sini. Jadi sengaja nak mukhalafah. Dia punya kerenah dia tu bermacam-macam. Kalau tuan-tuan masih ingat, para jemaah masih ingat, dalam surah Baqarah, apabila berlaku satu kes pembunuhan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun memohon kepada Allah macam mana nak selesaikan kes ni. Lalu akhirnya Nabi Musa beritahu, Allah Ta'ala memerintahkan kamu sembelih lembu. Jadi terkejutlah Bani Israel. Kita ni nak selesaikan kes pembunuhan, apa kaitan pula sembelih lembu? Kita nak bekwah ke? Kalau bahasa Kelantan kata nak bekwah ke? Nak pakai gula kuzi ke? Gula kutut lagi lembu ke? Kita nak bicara kes pembunuhan, tiba-tiba Nabi Musa kata, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu supaya sembelih lembu. Lalu Bani Israel tanya, qalu atattakhiduna huzwa? Hai Musa, adakah kamu ingat kami ni kamu nak main-main dengan kami ke? Lalu Nabi Musa jawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah supaya aku tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ini serius. Allah Ta'ala suruh kamu sembelih lembu. Tapi kalau ikut je perintah tu senang. Tapi Bani Israel ini dia banyak perangai tak molek. Bila Nabi Musa suruh, apa perangai dia? Pertama, banyak bertanya. Ini pengajaran ibrah yang kita nak ambil bila kita tadabbur kisah Nabi Musa. Jangan ikut perangai Bani Israel yang banyak bertanya dalam perkara yang tak perlu kita tanya. Apa mereka tanya? Pertanyaan dia kata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, mu berdoalah kepada Tuhanmu. Apa sebenarnya lembu yang macam mana? Lepas tu Nabi Musa berdoa, dia pun beritahu lembu yang macam ni. Lembu yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda. Maka kamu buatlah, carilah lembu tu. Tak puas hati lagi tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, berdoalah pada Tuhanmu supaya dia beritahu lembu tu apa pula warnanya. Tanya warna pula dah. Kalau mereka tak tanya soalan tu, maka tidaklah menyusahkan mereka. Sebab Nabi Musa pun tak beritahu lembu apa. Jadi bila tak diberitahu, maka tak perlulah mereka menyusahkan diri mereka sendiri dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Ini penting dalam kita beragama. Sebab itu para sahabat, bila banyak tanya soalan, Nabi tak suka. Memang Nabi tak suka. Antaranya Nabi beritahu, inna min a'zamin nasi jurman, di antara orang yang besar kesalahannya bila mereka bertanya suatu soalan yang asalnya perkara itu harus boleh, tiba-tiba perkara itu diharamkan dengan sebab soalan dia tadi sebagai jawapan bagi soalan. Jadi Nabi kata, kalau begitu jangan tanya, zaruni ma taraktukum, kamu biarkan apa yang kutinggalkan kepada kamu. Biar ni maksudnya kamu tak perlu banyak soalan. Banyak soal dan bertanya soalan. Apa yang ku beritahu itulah. Jadi kalau banyak soal, nanti timbul pula jawapan-jawapan lain yang akhirnya menyusahkan kamu sudah. Lalu tunggulah ayat. Ayat tu dalam surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya sesuatu yang bila diberi jawapan bagi soalan tadi akhirnya menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha. Jika kamu bertanya ketika tempoh Quran masih diturunkan, iaitu para sahabat tanya zaman ketika Nabi masih hidup, nescaya akan diberi jawapan. Kalau jawapan tu berat,
maka beratlah untuk dilaksanakan. Maka dimaafkan kamu dalam soalan yang sepatutnya kamu tidak tanya. Dalam satu hadis tentang banyak bertanya ni, kalau nak tahu kisah Bani Israel yang Nabi Musa suruh sembelih lembu, nanti para jemaah boleh rujuk sendiri dalam surah Baqarah juzuk yang pertama. Suatu hari, ini adalah hadis yang sahih, suatu hari Nabi SAW beritahu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu ibadat haji. Haji diwajibkan pada tahun 9 Hijrah. Tapi pada tahun 9 Hijrah Nabi tak pergi. Nabi pergi tahun berikutnya, tahun 10 Hijrah. Tapi tahun 9 itu hak ginya adalah beberapa orang sahabat yang Nabi wakilkan kepada mereka dulu pergi. Lalu Nabi kata, fahaju, buatlah haji. Lalu tiba-tiba bangun seorang lelaki tanya ni. Sebenarnya tak payah tanya pun. Dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, akullu amin, adakah wajib haji itu setiap tahun? Adakah wajib haji itu setiap tahun? Fasa kata, Nabi diam. Nabi tak terus jawab. Sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Wajib itu setiap tahun ke, ataupun 5 tahun sekali ke, 10 tahun sekali ke. Dia diam. Sebenarnya dia diam tu sebab nak tunggu jawapan daripada Allah Ta'ala akan wahyukan kepada Jibril. Sehingga ditanya soalan tadi. Siapa salah 3 kali. Lelaki itu tanya, akullu am, setiap tahunkah wajib haji ni? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku kata ya, Nabi jawab ya je. Nescaya wajiblah haji setiap tahun, walam mastata'tum, dan sudah tentu kamu tak mampu. Maksud tak mampu ni, ulama syarah adalah hadis ni, dia kata bukan tak mampu langsung, dia kata mungkin kebanyakan manusia tak mampu. Khususnya macam kita hok duduk jauh ni, ke Malaysia ni ke jauh daripada Mekah. Kalau orang hok sekitar Madinah dan sekitar negara Arab, mungkin kemampuan tu adalah sebab tidak jauh sangat. Tapi kalau kita hok jauh, di Nusantara, di benua Eropah, ialah jauh, sudah tentu tidak mampu. Padahal haji itu wajib setiap tahun. Maka Nabi tak jawab na'am. Akhirnya Nabi kata, zaruni, biarkan aku. Biar tu maknanya, bila aku datang ke suatu perintah, jangan pandai-pandai pula kamu fikir untuk cipta 1, 2, 3 soalan. Tak payah tanya dah. Apa yang aku beritahu, terima, laksanakan setakat yang kamu mampu laksanakan. Tak perlu ada soalan apa dah. Sebab tu berdasarkan jawapan Nabi ni, ulama buat kaedah dalam agama, apa-apa sahaja ibadat, al-aslu fil ibadah adalah al-hadhru. Ni kaedah fiqh yang penting. Asal pada ibadat ni adalah dilarang, tak boleh buat. Sehingga adanya dalil, adanya arahan perintah khusus daripada Nabi untuk buat. Begitu, begini daripada awal sampai akhir. Jadi kalau kita memandai sendiri nak buat, itu tak boleh. Agama-agama ni kita diperintahkan untuk ikut, patuh kepada perintah Allah. Kalau gitu, setara tu je. Macam contohnya puasa. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan tidak boleh berpuasa, haram berpuasa pada hari raya 1 Syawal, maka kita tak puasa. Maka tak puasa tu dianggap ibadat sebab kita diperintahkan untuk tidak berpuasa pada 1 Syawal ataupun pada hari raya haji 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari dalam setahun ni hari yang kita diharamkan berpuasa. Puasa tu ibadat. Tapi bila kita berpuasa pada hari yang kita dilarang berpuasa, bermakna kita telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Itu kita kena faham. Itu kaedahnya begitu. Baik, kerana Nabi beritahu, fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasalah orang yang sebelum daripada kamu. Telah binasalah orang yang sebelum daripada kamu, termasuklah kebanyakannya Bani Israel. Maksud sebelum daripada kamu Bani Israel. Kenapa binasa? 2 perkara sahaja. Bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kerana banyaknya bertanya mereka. Banyak sangat tanya. Termasuklah kisah kaum Nabi Musa ataupun Bani Israel di zaman Nabi Musa. Banyak sangat kerenahnya. Tanya tu, tanya ni, tanya dalam perkara yang tak perlu mereka tanya. Akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Lepas tu bila diberi jawapan, tidak pula jawapan tu menjadi sebab untuk mereka ikut perintah tadi. Tapi waqtilafihim, bersalahan, bercanggahan mereka dengan nabi-nabi mereka.
Kalaulah jawapan yang diberikan tu mereka akur ikut, selesai masalah. Tapi timur masalahnya mereka tak ikut. Maka Nabi pesan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kamu dengan sesuatu perkara, itu perintah yang berbentuk wajib atau boleh jadi perintah berbentuk sunat, maka lakukanlah ia sekadar yang kamu mampu. Selagi kita boleh buat, kita buat. Contohnya solat fardu. Solat tetap solat. Selagi kita tidak pengsang, selagi kita masih hidup. Pingsan tu lain lah, koma tu lain lah. Nak solat macam mana? Kalau kita sakit, tak boleh solat berdiri, kita solat duduk. Tapi solat tetap solat. Dengan sekadar yang kita mampu. Begitu juga dengan amalan-amalan sunat yang kita disyariatkan untuk melakukannya. Kita tak boleh buat banyak, buat sikit pun. Tapi buat sekadar yang kita mampu. Itu dalam perkara yang diperintahkan. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Apabila aku larang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Tinggalkanlah ia, usahakanlah untuk meninggalkannya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak kembali kepada kisah Nabi Musa tadi. Apa contoh perkara yang Nabi Musa disakiti oleh kaumnya? Sekarang ni hangpa nak minta para jemaah tengok muka surat berapa ni? Muka surat 427. 427 di akhir surah Al-Ahzab ayat 69. Ayat 69 surah Al-Ahzab, di akhir surah Al-Ahzab 427. Okay, bukan muka surat 427. Dia kena ada tugas saya sikit. Jangan dengar saja. Kalau dengar saja itu kerja telinga. Ni bila kita belek-belek, itu dah mata dengan tangan kita buat kerja supaya tidaklah kita rasa mengantuk sangat. Baik, kita lihat ayat 69 surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kamu jadi kalladzina azau Musa, seperti orang yang telah menyakiti Nabi Musa. Allah Ta'ala pesan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tiru, jangan ikut, jangan contohi perangai buruk kaum Nabi Musa ataupun Bani Israel zaman Nabi Musa yang telah menyakiti Nabi Musa dengan bermacam cara. Lalu fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lalu Allah Ta'ala bersihkan, barra'at ataupun bebaskan Nabi Musa daripada tuduhan yang mereka katakan. Macam-macam mereka kata kepada Nabi Musa. Wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah Nabi Musa itu seorang yang wajih, yang mulia di sisi Allah. Baik, dalam tafsiran ayat ni banyaklah ulama tafsir sebut, antaranya Al-Imam Ibn Kathir. Saya suka merujuk kepada Ibn Kathir sebab dia antara tafsir yang sangat mudah susunan dia, sangat lengkap dan mudah. Khususnya tafsir dengan asar ataupun dengan maksur, sebab dia tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, dan tafsir ayat dengan akwal ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Kalau kita nak rujuk hak lain pun boleh, tafsir Tabari pun boleh, tapi dia lebih panjang lagi. Tafsir Qurtubi pun boleh, tapi dia banyak perbahasan ilmu fiqh dan lebih mencabar sikitlah. Tapi hak lebih mudah tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni salah seorang ahli sejarah, ahli tafsir, meninggal pada 774 pertengahan kurun ke-8, dan salah seorang ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i ataupun di kalangan Asy-Syafi'iyah. Baik. Dalam tafsiran ayat 69 surah Al-Ahzab, ketika menyebut tentang kisah Nabi Musa disakiti oleh Bani Israel atau oleh kaumnya, Ibn Kathir membawa satu riwayat hadis daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam mentafsirkan, kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari, dia ada satu bahagian disebut Kitabut Tafsir, bab tafsir. Maka Imam Bukhari pilih beberapa ayat tertentu untuk dinyatakan kisah di sebalik turunnya ayat, ataupun yang dikaitkan dengan penafsiran ayat, atau boleh jadi sebab nuzul ayat. Maka dalam ayat 69 surah Al-Ahzab, sebab kita nak kaitkan dengan cerita Nabi Musa disakiti oleh Bani Israel, di bawah satu hadis, sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW beritahu, inna Musa alaihi salam kana rajulan hayyan sittiran. Nabi Musa alaihi salam seorang lelaki yang pemalu. Malu dia. Dan dia seorang yang tutup. Maksud tutup ni dia tak suka dedah-dedah. Kan setengah orang kalau tak malu pakai seluar pendek. Kadang-kadang keluar rumah kilah kain saja, baju tak pakai. Ni kalau lelaki lah. Kalau yang perempuan tu keluar mungkin tak pakai tudung, dogo-dogo, tebik kepala, jolo gitu nampak. Maknanya tak malu. Mereka katanya la yastahi, tak ada sifat malu. Nabi Musa ni seorang yang malu dan suka menutup. Sehingga Nabi kata la yura min jiddihi syai'. Tidaklah dilihat daripada kulitnya sesuatu pun. Memang dia tutup sungguh kerana istihyaan, kerana ada sifat malu. Lalu fa'adhahu man adhahu min Bani Israel. Lalu dia disakiti oleh orang-orang yang telah menyakitinya di kalangan Bani Israel. Jadi bila Nabi Musa bertindak begitu, timbullah perangai tidak baik Bani Israel. Timbullah cakap-cakap yang negatif dan sumbang. Apa kata mereka? Ma yatasattaru hadha tasattur illa min aibin bijildihi. Pandai-pandai pula buat cerita, dia kata. Ni orang ni cakap Kelantan pula dah. Tak apalah. Kita kan biasa kalau disuruh kita cakap Kelantan, tapi dalam online dalam Google Meet ni sebab ada kawan-kawan kita daripada luar Kelantan, dia tak faham dah. Dia kata tidaklah orang ni menutup dengan begitu baik sekali tutupannya. Maksudnya Nabi Musa ni tidaklah dia bersusah payah tutup habis. Kecuali kerana ada aib, kecacatan pada kulitnya. Kata mereka, sama ada kulit itu ada penyakit baras. Ataupun penyakit adrah ataupun afah. Baras ni maka penyakit warna kulit tidak sekata, penyakit sopak ke apa, penyakit kusta, macam tu kusta. Tak pastilah macam penyakit yang maknanya warna kulit tu tak comel lah. Ada masalah pada warna kulit. Ataupun ada penyakit adrah ni lebih aib. Dia jadi tapung-tapung gitu. Kelantan kata tapung-tapung. Maknanya warna kulit tak sekata. Baik. Yang kedua, dia kata mungkin ada padanya adrah. Adrah ni lagi aib. Maknanya kalau orang lelaki dia punya anggota pada dia punya batu dia, biji telur, anggota kemaluan dia tu besar sebelah. Itu adrah, penyakit adar. Kalau bahasa Kelantan dia panggil Uluge ni masuk angin situ bekok. Sakit lah. Kalau perekat saya sakit lah. Jadi dituduh Nabi Musa ni adar, bekok sebelah bahagian tu. Ini aib. Mereka tuduh. Saja-saja nak tuduh. Ataupun ada kecacatan yang lain. Lalu Rasulullah beritahu, Allah Azza wa Jalla mahu untuk an yubri'ahu, mahu membebaskan Nabi Musa daripada ketuduhan mereka. Lalu pada suatu hari, Nabi Musa mandi di tepi anak sungai. Fa khala'a thiyabahu 'ala hajar. Lalu dia menanggalkan pakaiannya dan diletakkan di atas seketul batu yang besar di tepi sungai. Letaklah. Nabi Musa mandi bersendirian. Thumma ightasala, kemudian dia mandi. Mandi telanjang. Betul, dalam hadis Rasulullah sebut Nabi Musa mandi bertelanjang, tapi tak ada orang dah, dia seorang dah. Dan Bani Israel memang tabiat dia mandi ramai-ramai di tepi sungai pun bertelanjang juga. Tapi tempat lain lah. Lalu bila Bani Israel melihat Nabi Musa jauh daripada mereka, lalu mereka pun menuduh yang bukan-bukan. Baik selesai mandi, Nabi Musa pun naik untuk mengambil pakaiannya. Tiba-tiba batu, ketulan batu tempat dia letak pakaian dia tu bergerak, melompat. Wa innal hajar ada bisawbihi. Tiba-tiba batu tu berganjak, melompat-lompat, bergerak. Dan lari. Ini suatu kisah yang ajaib. Macam mana batu tu boleh hidup bergerak. Jadi Nabi Musa pun kejar batu tu. Kejar, hambat batu tu sebab baju dia di atas batu tu. Lalu dia kata, ya hajar, wahai batu, saubi, hajar, saubi, baju aku tu wahai batu. Wahai batu, muak lagi baju aku tu. Akhirnya batu tu melintasi tempat Bani Israel mandi ramai-ramai bertelanjang. Lalu mereka melihat kepada
tubuh badan Nabi Musa yang tak ada pakaian sekalipun. Lalu fara'auhu uryanan. Lalu mereka melihat Nabi Musa bertelanjang dengan ahsana ma khalaqallah, dengan sebaik-baik bentuk badan yang Allah Ta'ala ciptakan kepada manusia. Maksudnya tak ada cacat cela, kulitnya okey, tak ada penyakit apa-apa. Lalu batu pun berhenti situ. Nabi Musa pun ambil baju dan memukul batu tu dengan tongkatnya. Nabi Musa ni dia ada al-asa, ada tongkat. Lalu dia memukul batu sehingga dikatakan batu tu merasa sakit dan lekuk. Kelantan kata lekuk. Lekuk maknanya ialah batu ni kita kata kerah. Kalau kita pukul tu memang tak degil, tapi tak tahulah macam mana batu tu macam lekuk ataupun ada kesan pada pukulan tadi. Jadi dengan cerita tadilah Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa daripada tuduhan jahat Bani Israel. Itu satu kisah ni, hadis ni ada yang sahih, ada dalam sahih Bukhari. Ketika Ibnu Katsir mentafsirkan ayat 69 surah Al-Ahzab, untuk kita kaitkan dengan ayat kelima yang kita baca hari ini tentang salah satu cara Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa beritahu, kamu dah tahu aku ni adalah utusan Allah kepada kamu. Kemudian kita melihat yang berikutnya, falamma zagu, apabila mereka itu mula condong, zagu condong ataupun malu, mereka mula menyeleweng, terpesong. Yang ini mereka sendiri yang memilih untuk terpesong daripada perintah Nabi Musa kerana sikap degil dan keras kepala mereka. Iaitu maksudnya zaru maknanya malu anil haqqi wal huda alladhi ja'a bihi Musa. Mereka dah terpesong ataupun melencong daripada kebenaran serta petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa dengan tindakan mereka menyakiti Nabi Musa. Lalu sebagai hukuman atas tindakan mereka, azaghallah, lalu Allah Ta'ala pesongkan hati mereka. Jadi Allah Ta'ala pesongkan bukan saja-saja dia nak pesongkan, sebab sebagai hukuman atas tindakan mereka yang telah zaru, iaitu Allah Ta'ala pesongkan hati mereka daripada petunjuk, lalu dipalingkan mereka daripada menerima kebenaran ataupun menerima jalan yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala tidak beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus pada ayat ke-6. Cepat masa berlalu, 7 suku dah. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel. Okay, kalau kita belajar bahasa Arab, bila ada ya harfun nida, maka isim selepas dia dipanggil munada. Nama yang dipanggil. Munada ni nama yang dipanggil, diseru ia. Kemudian isim ataupun kata nama datang selepas ya tadi ada dua. Bani Israel. Maknanya dipanggil isim murakkab. Isim murakkab ni yang ada dua perkataan, ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi bila ada dua, yang asalnya banin, banun yanun, asalnya banin, maka dia kena hazaf. Dipanggil munada mudhaf. Hak asalnya banun. Kalau tak ada ya, asalnya banun. Tapi bila ada Israel, diidhafat, disandarkan jadi banu Israel. Tapi bila ada ya bani. Asalnya banin. Tapi bila idhafat pada Israel, dibuat pula menjadi ya bani Israel. Jadi kalau ada hak betulnya, kalau kita kata, kalau tak ada ya depan adalah banu Israel. Sama ada jadi mubtada atau jadi fa'il, banu Israel. Tapi bila ada ya, ada harfun nida, ni bagi orang yang belajar nahwu bahasa Arab dia tahulah. Jadi kalau kita guna dalam bahasa kita, mereka adalah Bani Israel. Dalam ayat tu sepatutnya kita tak boleh kata Bani Israel, Banu Israel. Betulnya Banu Israel. Tapi tak apalah, itu dari segi kaedah nahwu lah, kaedah grammar bahasa Arab. Sama juga kita kata, contohnya kita kata Tuan Haji Saleh, contoh kita buat. Tuan Haji Saleh adalah seorang tokoh ulama yang terkenal di kampungnya. Seorang tokoh ulama, salah tu. Seorang tokoh alim. Bila seorang, bahasa Arab, mufrad. Ulama,
itu isim tu untuk jamak taksir daripada al-alim, al-alimani, al-ulama. Tadi kita kata Tuan Haji Saleh seorang patut ulama, dah tak betul dah dari segi nahwu. Tapi kita tak nak bicara dari segi nahwu bahasa Arab, itu dari segi bahasa Melayunya kita kata betul lah. Hak betulnya alim sebab seorang. Kalau dua orang, alimani, tapi orang tak guna alimah, kita guna ulama. Seorang ke, dua orang ke, ramai ke, dalam bahasa Melayu semua kita guna ulama. Ulama tu sebenarnya untuk jamak, untuk ramai, untuk plural, bukan untuk singular. Baik. Wahai Bani Israel. Maka Nabi Isa beritahu. Nabi Isa ni tidak lama ya, kalau para jemaah nak tahu, dia di antara Nabi dan Rasul yang special lah, istimewa, sebab satu-satunya Nabi dan Rasul yang masih hidup sekarang ni Nabi Isa. Di mana dia berada? Di langit. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dia diangkat ke langit pada hari dia mahu dibunuh oleh Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan sabit dalam hadis yang sahih bahawa Nabi Isa akan turun ke dunia pada akhir zaman nanti, ketika dunia sudah, kita kata dekat dengan kiamat. Antaranya turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Dan Nabi Isa diberi gelaran Al-Masih. Al-Masih maknanya dia akan memadamkan kejahatan, Masih ni masah, sapu padam segala kejahatan yang keburukan yang ditimbulkan oleh makhluk perosak itu Ad-Dajjal. Dan Dajjal juga disebut Al-Masih, Al-Masihud Dajjal, sebab dia akan sapu dan memadamkan segala kebaikan untuk digantikan dengan kerosakan. Maka datanglah Nabi Isa untuk padamkan kejahatan Dajjal. Jadi Nabi Isa masih hidup dan umur dia pun tak panjang. Kalau tak silap hangpa sekitar 30 lebih, 33, 32. Ketika dia diangkat ke langit dan dia tak sempat kahwin pun. Tapi di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi dan dia akan menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Dia akan berkahwin ke Mekah menunaikan haji dan umrah, dan dia akan ikut ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pernah diberikan kitab Injil, tapi Injil itu sudah mansukh. Allah Taala sudah hapuskan hukumnya, dah tak boleh diguna pakai lagi. Yang tinggal hanyalah syariat dalam kitab Al-Quran. Di sini Nabi Isa beritahu, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Dalam kalangan Bani Israel yang hulu, yang berlebih-lebihan, ada di antara mereka yang lebih-lebih lah. Lebih-lebih itu sampai kepada mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini dah jatuh kepada syirik. Sebab itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan, keterlaluan dalam memuji menyanjungku. Nabi tak suka sebenarnya lebih-lebih. Sebagaimana Nabi kata golongan Bani Israel telah melebih-lebihkan pujian ataupun pujaan kepada Nabi Isa. Puja siapa? Menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan, anak Allah. Subhanallah. Sebagaimana dalam ayat ayat 30 dalam surah At-Taubah. Wa qalatil yahudu wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Maha suci Allah daripada kata-kata mereka. Kemudian wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkatalah Nasara, golongan Nasara. Nasara ni golongan Bani Israel yang menyeleweng daripada ajaran Injil. Lalu dinisbahkan mereka dengan nama Nasara. Mereka berkata Al-Masih Isa bin Maryam ni, kata mereka lah sebagai Ibnullah. Lalu Allah Ta'ala beritahu, Zalika qawluhum bi afwahihim. Itu semua adalah kata-kata mereka dengan mulut mereka. Itu kata-kata jahat mereka dengan mulut mereka. Yudahi'una qawlal ladhina kafaru min qabl. Mereka hanya meniru-niru kata-kata orang kafir sebelum ini yang menisbahkan kepada Allah perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi itu yang menyebabkan mereka sesak dan terpesong
Sebab mereka menisbahkan bagi Allah apa yang tidak layak dengan Allah yang maha suci daripada menyerupai sifat makhluk. Allah Ta'ala itu lam yalid walam yulad dan dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sini Nabi Isa beritahu, dia kata, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Itu sahaja tugas aku. Maka katakanlah aku sebagai utusannya, rasulnya. Baik. Sebab itu dalam hadis kalau para jemaah baca dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim, sesiapa yang bersaksi bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang disembah, la ilaha illallah, dan bahawasanya aku ni utusan Allah, dan ada penambahan lagi, dan bahawanya Isa itu adalah Rasul dan utusan Allah. Ini sebenarnya nak membantah, menolak dakwaan orang-orang Kristian yang kita kata berpegang kepada akidah Trinity, kerana mereka menganggap Tuhan tu ada tiga, ada bapa Tuhan, ada mak Tuhan, dan ada anak, Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu. Maka itulah ayat, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya telah menjadi kafirlah orang yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu salah satu Tuhan daripada tiga Tuhan. Padahal tiadalah Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka perkatakan, nescaya mereka akan disentuh dengan azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya? Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Ayat ini dalam surah Al-Ma'idah, di akhir juz yang ke-6. Tidaklah Nabi Isa itu kecuali hanya seorang rasul. Sebagaimana dalam ayat ke-6 ni, Nabi Isa beritahu, inni rasulullah ilaikum. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala menegaskan, mal masihu ibnu maryam illa rasulun. Sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia akan faham. Jumlah tu, ayat tu dimulakan dengan ma nafi, kemudian adanya illa istisna. Pengecualian ini satu bentuk penegasan. Tidaklah Nabi Isa, tidak lain dan tidak bukan, melainkan dia adalah utusan Allah, Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul yang lain. Dan ibunya itu Maryam adalah seorang yang siddiqah, seorang yang benar. Dan kedua-duanya adalah manusia biasa, kana ya'kulani at-ta'am, kedua-duanya makan makanan. Jadi kalau golongan Nasara mendakwa Nabi Isa ni ada sifat ketuhanan, begitu juga Maryam, itu adalah satu dakwaan yang batil, yang kufur. Kerana mereka berdua ada sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan? Iaitu mereka juga tanawul at-ta'am, ambil makanan. Kana ya'kulani at-ta'am, mereka juga makan. Bila makan, maka biasalah. Bila makan, minum, terpaksa pergi ke tandas, buang air besar, buang air kecil, macam orang lain juga. Itu adalah sifat biasa pada manusia. Jadi dia beritahu, aku diutuskan untuk menyatakan benarnya ajaran dalam Taurat sebelum ni, sebab kitab Taurat ni adalah rujukan yang besar dalam kalangan Bani Israel. Dan akhir sekali dia beritahu, aku nak memberi khabar gembira dengan kemunculan seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni ada banyak nama ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Jubair bin Mut'im, kata Jubair, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma, Nabi kata bagi aku ada beberapa nama. Antara nama Nabi ialah ana Muhammad, akulah Muhammad, wa ana Ahmad, akulah Ahmad, wa ana al-mahi, akulah yang memadamkan. Maksud alladzi yamhullahu bihi al-kufra, yang Allah Ta'ala padamkan dengan sebab aku segala kekufuran. Yang keempat, anal hashir, akulah yang juga disebut al-hashir. Al-hashir maknanya yang menghimpunkan, mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nas ala qadami, akan dihimpunkan semua manusia di atas kakiku. Maksud kaki aku ialah di bawah aku yang menjadi penghulu segala nabi-nabi dan rasul. Dan akhir sekali, anal aqib, akulah yang menjadi penyudah, pengakhiran. Atau al-akhir. Jadi ada 5
nama Nabi Muhammad disebut di sini Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Jadi ada setengah pendapat, dia kata banyak lagi tu, wallahualam, saya tak tahulah waktu tu. Kadang-kadang ada setengah dakwa, dia kata kalau kita baca surah Yasin, Yasin tu adalah nama Nabi Muhammad. Itu wallahualam, saya tak tahu waktu tu. Kalau betul lah kita nak kena bawakan dalil, bukti. Sebab kita tak boleh mendakwa, menisbah sesuatu kecuali ada dalilnya. Ataupun ada pendapat mengatakan Toha, di awal surah Toha tu adalah salah satu nama bagi nama Nabi kita. Itu wallahualam, saya pun tak pasti waktu tu, tapi dalam hadis Sahih Bukhari hanya sebut 5. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Kemudian dalam riwayat lain, ada satu lagi riwayat lain daripada Imam Muslim, Abu Daud, daripada Abi Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW pernah memberikan kepada kami nama-nama baginda yang dia kata itu nama dia. Iaitu Nabi kata, Ana Muhammad, akulah Muhammad. Ana Ahmad, akulah Ahmad. Kemudian Al-Hashir, Al-Makfi, akulah Nabiur Rahmah, Wat Taubah, Wal Mulhimah. Itu lebih kepada nama tu bentuk kata sifat. Dialah Nabiur Rahmah, At-Taubah, Al-Mulhimah. Itu tentang nama-nama Nabi. Yang akhir sekali sebagai penutup, masa dah dekat 7.30 dah ni. Apabila datangnya Nabi Muhammad membawa bayinat, apabila datangnya baginda Nabi SAW membawa keterangan yang jelas, termasuklah mukjizat dan ayat-ayat Quran, lalu orang-orang kafir yang menentangnya berkata ini adalah suatu sihir. Itulah orang kafir ni, bila dia tak ada hujah, mereka punya modus operandinya tuduh je. Tuduh Nabi Muhammad ni bawa sihir, dituduh Nabi ni sahir, seorang tukang sihir. Pernah dituduh Nabi ni kahin, tukang bomoh, ataupun seorang arraf, tukang tilik nasib. Pernah dituduh Nabi ni sebagai syair, orang yang pandai bersyair. Kerana mereka tuduh Quran tu, ayat tu Nabi yang reka sendiri. Macam-macam lah tuduhan. Bahkan lebih berat lagi, pernah dituduh Nabi ni majnun, gila. Dan macam lagi tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, ataupun tuduhan yang tidak benar. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca hari ini, dalam kehidupan kita kena banyak sabar, sebagaimana sabarnya Nabi Musa, sebagaimana tingginya kesabaran Nabi Isa dan juga rasul-rasul yang lain. Nabi SAW sendiri pernah diuji dengan kesabaran ketika suatu peristiwa, kalau tak silap, selepas peperangan Hunain. Selepas peperangan Hunain, setelah dibuat pembahagian harta rampasan perang, pernahlah Rasulullah bagi 100 ekor unta kepada seorang yang belum Islam. Tapi dia dah dilihat mahu masuk Islam. Dan adalah sebahagian sahabat yang tak puas hati. Dan mereka tuduh, mereka kata pembahagian ini tidak adil, pembahagian ini tidaklah dilakukan kerana Allah. Dan kata-kata ini didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud pun melaporkan kepada Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi sangat marah. Nabi kata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Nabi Musa kerana qad uziya bi aksar min hadha fasabara. Nabi Musa pernah disakiti lebih berat pada ni lagi. Lebih berat daripada aku lagi, tetapi dia boleh bersabar. Maka Rasulullah kata, aku pun memilih untuk bersabar. Sebab begitulah Nabi-Nabi dan Rasul, mereka akan diuji. Dan begitu juga dalam kehidupan kita para jemaah, Allah Ta'ala akan uji. Sebagaimana dalam ayat 186 surah Ali Imran. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu akan diuji pada harta benda kamu dan diri kamu. Harta benda kita kurang. Diri kita kadang-kadang sakit. Diuji dengan penyakit sebagainya lah. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Kamu akan mendengar daripada golongan ahlul kitab, sama ada Yahudi, Nasrani, termasuk wa minal ladzina asyraku, daripada orang-orang musyrik. Dengar apa dia? Azan katsira, banyak benda yang menyakitkan. Jadi kalau kita dengar siapa-siapa sajalah, orang kafir ke atau orang-orang Islam yang dengki pada kita, kata-kata yang negatif, kata-kata yang melukakan hati kita, kita tak perlu tergesa-gesa untuk membalasnya. Kita memilih untuk bersabar. Ni payah ni. Orang Kelantan kata kecek mudah, nak buat payah. Cakap saja itu senang.
Sabar, sabar, sabar. Tapi nak buat payah. Betul. Memang payah. Sebab tu dalam Quran, apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat wal asri demi masa. Dia bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang yang ada 4 sifat ni sahaja yang tidak rugi. Itu orang yang beriman, beramal soleh, orang yang sentiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yang sentiasa pesan memesan, sentiasa berpesan dengan kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kena sabar. Kita ingatkan pada diri kita sendiri, ya kena sabar. Kita ingatkan kepada orang lain, kena sabar. Kalau orang tak sabar, dia muka tiap sahaja tahu, mu tak tahu aku ni sabar dah. Kalau aku tak sabar, pecah mukamu. Kalau aku tak sabar, aku tumbuk dia masuk hospital lama dah. Dia sabar dah ni. Tak, sebenarnya kalau macam itulah tindakan kita, kita dah gagal untuk memiliki kesabaran sebagaimana ulul azmi minar rusul. Sebagaimana Rasul-Rasul ulul azmi. Wallahu alam. Kita dah 7.33, dah lebih 3 minit. Okey. Bukan untuk soalan pula lah. Bukan untuk soalan. Kenapa Nabi larang para sahabat panggil baginda dengan Ya Muhammad? Kunyah. Apa tadi? Kunyah apa? Dia sebenarnya untuk panggilan Nabi tak boleh. Memang dilarang kita panggil Nabi dengan nama, tak boleh. Itu dah dikira tak beradab. Sebab ada ayat di akhir surah An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul. Abul Qasim, ya. Jangan kamu panggil Rasul tu kadu'a iba'dikum ba'da. Sebagaimana kamu memanggil sebahagian yang lain. Kalau dengan orang lain kita boleh panggil nama dia. Tapi dengan Nabi SAW, para sahabat dilarang panggil nama. Dia kena panggil dengan panggilan yang lebih beradab ataupun lebih sopan. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Ataupun menggunakan lakab Ya Abul Qasim. Sebab anak lelaki Nabi yang sulung. Tapi anak sulung Nabi Zainab. Tapi selepas Zainab, anak lelaki Nabi yang selepas Zainab adalah namanya Al-Qasim. Jadi maka lekatlah dia punya kunyah dia Abul Qasim. Tapi itu khusus untuk Nabi. Tak boleh. Kalau orang lain ada anak nama Al-Qasim, lalu dia nak beri kunyah bagi dia Abul Qasim, tak boleh. Abul Qasim ni satu kunyah yang khusus untuk baginda. Untuk khusus supaya ada tamayus, ada perbezaan dan tidak tertukar dengan baginda. Tapi kalau kita nak bukan kita lah, kalau mana-mana para sahabat nak panggil Rasulullah dengan nama Ya Muhammad, itu tak boleh. Itu dikira tidak beradab dan ada larangan khusus dalam Quran. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Ya, ada Ustaz. Yang pertama sekali, Nabi Isa ni Allah ajar dia juga kitab Taurat. Di samping dia terima kitab Injil, dia Allah atar juga ajar dia kitab Taurat dah. Okey, jadi lagu mana? Yang kedua, Bani Israel ni kalau kita kira Nabi Musa, Nabi Isa ni golongan daripada Bani Israel. Lagu mana yang boleh pecah jadi hak tu Yahudi, hak tu yang Nasara. Dan bila waktu pecah tu, bila jadi gitu tu? Wallahu a'lam. Ya, dua soalan. Betul, Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab Injil, betul? Dan disyariatkan kepadanya Injil. Dan dia pun tahu tentang adanya Taurat, tapi dia tak diperintahkan untuk ikut Taurat sebab dia dah diberi kitab khusus untuk dia dan juga untuk umat dia lah ataupun hidup pada zaman dia. Cuma tempoh dia tak lama lah. Dan yang menariknya Nabi Isa ni, dia masa dia diangkat ke langit, yang menjadi pengikut dia disebut golongan Hawariyun tu tak ramai. Itu boleh rujuk di akhir suratul Maidah tu. Ketika mereka diuji dengan satu ujian yang berat, lalu Nabi Isa diminta oleh Hawariyin supaya diberi makanan daripada langit. Itulah kenapa dinamakan surah Al-Maidah. Al-Maidah ni mana hidangan. Al-Maidah mana hidangan. Maksud hidangan ni bukan hidangan nasi arak, bukan nasi mendi, nasi kabsyah hidangan ni. Hidangan ni mana hidangan daripada langit. Sebab bila Hawariyin minta dia turunkan makanan daripada langit.
Lalu Nabi Isa pun berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Tuhan kami, turunkan hidangan makanan daripada langit. Tapi ada syarat je, itu kena baca sendirilah dalam suratul Ma'idah. Jadi dia diperintahkan untuk guna pakai ajaran dalam Injil. Adapun Taurah tu hak sebelum tu lah, tapi dia tahu jugalah sebab Taurah tu sebelum zaman Nabi Isa, sebelum dia sampai zaman dia lagi lah, sebab Taurah tu kepada Nabi Musa. Baik Bani Israel, kenapa dia berpecah? Memang berpecah, betul. Memang berpecah. Semenjak daripada zaman Nabi mereka masih ada, bahkan selepas zaman Nabi mereka sudah tiada, mereka berpecah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, sama ada Cikgu Sufyan ataupun para jemaah yang lain, kalau nak rujuk dalam Abu Daud, ada satu bab, terlupa daripada bab apa. Ada satu hadis yang Rasulullah sebut, iftaraqatil Yahud, golongan Yahudi berpecah kepada 71, kata silap, 71 firqah. Manakala iftaraqatin Nasara telah berpecah kepada 72. Berlaku perpecahan, itu yang Rasulullah sebut. Manakala wasataftariku ummati ala 73 firqah. Manakala umat Nabi Muhammad pula akan berpecah kepada 73. Lalu yang selamat hanya satu sahaja, yang disebut al-firqatun najiyah. Siapakah yang selamat? Itu Nabi kata orang yang selamat ni orang yang mengamalkan ajaran agama yang kau bawa ni sebagaimana ma ana alaihi wa ashabi, sebagaimana aku dan sahabat aku amalkan. Cara beragama yang pure, hak asal, hak original. Jadi kembali kepada perpecahan berlaku dalam kalangan Yahudi dan Nasrani, itu sudah diberitahu, dan punca perpecah seawal adanya Nabi mereka kerana sikap mereka sendiri. Sikap mereka sendiri yang tidak mahu taat kepada ajaran Nabi mereka sehingga berpecah. Lepas berpecah tu sesama mereka balah pula. Bila balah pecah pula. Tu jadi banyak tu. Balah pecah pula. Dan munculnya dia istilah-istilah macam Nasara nisbah kepada mereka kata mereka ikut Nabi Isa. Tak, sebenarnya mereka ni yang telah menyeleweng. Orang-orang yang betul ikut ajaran asal Nabi Isa dalam kitab Injil, okey, mereka juga Muslim. Islam juga. Sebab Islam ni nama ni lama dah. Lama dah. Kemudian yang ikut ajaran Nabi Musa, hak asal, mereka juga Muslim. Cuma istilah Yahudi tu dia muncul selepas berlakunya penyelewengan, kekufuran dalam kalangan mereka. Maka sebab itu bila disebut istilah Yahudi, dia mari dalam bentuk yang buruk, negatif. Dalam surah Baqarah, bahkan dalam surah Jum'ah sendiri, Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'ulillah, kalau kamu menyangka kamu ni adalah orang-orang yang khusus menjadi wali-wali Allah, orang yang Allah Ta'ala jaga kamu secara khusus, maka mereka dicabar, fatamannawul maut, maka kamu bolehlah menaruh cita-cita untuk mati. Jadi semua cerita tentang Yahudi dia mari dalam bentuk yang negatif kerana sikap buruk mereka. Tapi asalnya orang ikut Nabi Musa adalah Muslim. Jadi yang masuk syurga adalah Muslim tanpa mengira mereka umat Nabi mana. Kita jangan keliru ingat Muslim ni untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Tak. Rujuk dalam ayat di akhir surah Al-Hajj ayat 78. Allah Ta'ala beritahu, huwajtabakum huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Sifat agama yang mudah ni adalah peninggalan agama Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamakan kamu sebagai muslimin sebelum ini. Sebelum diturunkan kitab Quran, umat terdahulu yang ikut ajaran asal Nabi mereka, mereka juga Muslim. Allah Ta'ala sendiri beritahu, huwa, dialah Allah, sammakumul muslimina min qablu. Termasuklah wa fi hadha, dalam kitab Al-Quran ini, orang-orang ikut Nabi Muhammad, maka dia anggap sebagai Muslim. Jadi penyelewengan itu berlaku selepas itu. Selepas itu. Jadi mereka, apabila mereka menyeleweng, mereka berpecah. Akhirnya agama mereka dimasukkan, kitab mereka tak boleh diguna pakai, dan tak boleh nak baiki dah, punah, berat benar dah punahnya.
Akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan diturunkan kitab Al-Quran dan diutuskan Nabi SAW. Setelah diutuskan Nabi Muhammad, Ahlul Kitab ni pecah pula. Pecah sebab ada yang nak ikut Nabi Muhammad, ada yang tak nak ikut. Lalu turunlah ayat dari surah Al-Bayyinah tu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin berpisah, mufakkin ni berpisah daripada agama mereka sehinggalah datangnya bayinah, keterangan yang nyata daripada agama Allah itu dakwah Nabi Muhammad. Ayat selepasnya wama tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah ahlul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah ahlul kitab kecuali setelah datang keterangan yang benar daripada agama ini, iaitu datangnya rasul yang membacakan kepada mereka kitab Al-Quran. Jadi perpecahan itu berlaku sebab atas sikap mereka sendiri yang memilih untuk tidak ikut ajaran Islam. Jadi bila ada sebahagian ikut, sebahagian tak ikut, pecah. Wallahu a'lam. Okey, setakat itu saja, tak ada soalan. Itu tak? Ya, Ustazah Maziah, silakan. Ustazah. Bolehlah kita nak kata yang Yahudi, Nasrani itu adalah agama samawi, Ustaz, seperti agama Islam. Kalau kita semua daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad, kita kena kata agama Islam seperti agama samawi. Ya, adakah kalau dinisbahkan kepada Al-Yahud, An-Nasara, kalau asalnya, kalau merujuk pada asal, mereka juga agama samawi. Samawi ni mana agama yang ada wahyu daripada langit dan ada Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Betul, mereka adalah agama samawi. Cuma dalam agama mereka telah berlaku tahrif, penyelewengan. Penyelewengan menyebabkan sifat keaslian agama mereka dah hilang. Tidak original dah. Tapi mereka asalnya adalah agama samawi. Tetapi agama mereka telah dirosakkan oleh orang-orang alim mereka yang ada kepentingan dunia. Itu di kalangan al-ahbar ataupun di kalangan ruhban mereka, al-ahbar yang telah mengubah. Banyak tu disebut dalam Quran, khususnya dalam surah Al-Ma'idah tu. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka telah mentahrif, mengubah-ubah kalimah-kalimah Allah dalam Taurat dan Injil sesuka hati mereka. Ataupun sebahagian mereka menulis naskah Taurat dan Injil yang mereka cipta sendiri. Mereka sendiri tulis, lepas tu mereka kata ini adalah daripada Allah. Maka Allah Ta'ala memberikan kecelakaan kepada mereka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang yang menulis kitab, ini kitab Taurat, Injil dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya mereka cipta sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata kitab ini daripada Allah. Sebenarnya hak asal daripada Allah Ta'ala, naskah yang lain. Naskah yang mereka tunjukkan adalah naskah yang mereka cipta sendiri. Tujuan mereka berbuat begitu adalah liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mereka membeli dengan harga yang sedikit, iaitu berupa kepentingan dunia. Jadi kalau nak kira dari segi istilah asal, betul, Yahudi Nasrani adalah agama langit yang asal. Tetapi yang ada sekarang ini telah diubah. Maka Allah Ta'ala tidak iktiraf apabila turunnya ayat inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang iktiraf dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan dalam ayat Allah Ta'ala sebut waman yabtaghi ghairal islami dinan, sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai din, sebagai agama, sebagai cara hidup, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya. Maksudnya apa-apa kebaikan dia buat atas kedudukan dia sebagai penganut agama Kristian, Yahudi, maka kebaikan dia tak diberi pahala, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugilah, sangat rugi. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah rasa tak ada dah tu.
Kita berhenti setakat ni dah lebih. Selalu je kita terlajak masa ni. Tak apalah, kita sebab kita ya Cikgu Hadi ada nak tanya? Tak ada. Dah nak banyak terima kasih, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, apa-apa perkongsian kita ni untuk kebaikan bersama lah, untuk kita terus meneroka menggali. Kita baca tak banyak, kita ambil 2 ayat aja. Kalau seayat pun cukup dah. Tapi dah kita baca 2 ayat, kita habiskan jugalah. Cuma apa yang kita baca tu untuk kita melihat apa pengajaran intipati, dan yang pentingnya apa yang kita boleh tadabbur daripada ayat kita baca untuk kita jadikan sebagai, orang Kelantan kata, sebagai buah kilah lah. Sebagai buah kilah, sebagai bekalan untuk kita meneruskan kehidupan yang berbaki, yang masih kita pun tak tahu berapa lagi kita lama kita akan hidup. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita pelajari boleh memberikan sesuatu yang menyegarkan minda kita, menyuburkan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.